Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulaha wa minal 'aishi arghadah wa minal 'umri as'adah wa minal ihsani atammah wa minal in'ami a'ammah wa minal fadli a'adzabah wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq biz ziyadati amalana wa akrim bil afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkalna wa i'timadana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan serta izinnya dapat kita berada di masjid ini pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diredai Allah. Pada pagi ini saya nak coba teruskan buku panduan saya ni sebagaimana yang saya telah baca 2-3 minggu yang lalu, sebuah buku karangan Ibn Atha'illah As-Sakandari atau Al-Iskandariyah, yang juga mengarang buku hikam yang saya kata dulu sangat popular, terutamanya di Terengganu. Coba kita tengok apa kata dia sementara kita berada ke destinasi yang kita rancangkan. Dia kata Anis Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu annahu qala kil nafsaka wa zinha bis salah wa in intahat anil huzuzi fa'lam annaka sa'idta wa illa fa innaka ala nafsik. Ibn Atha'illah ambil kata Hasan Asy-Syadzili, seorang ulama yang muktabar, yang popular, yang terkenal. Dia kata, suka lah diri kamu dengan ibadat solat kamu. Suka ukurlah diri kamu dengan ibadat sembahyang kamu.
Fa inintahat 'anil huzuzi, sekiranya solat kamu itu sudah selesai dari segala kecelaruan. Maaf ya, saya taimah tu. Sekiranya sembahyang kamu selesai dari kecelaruan, fa'lam annaka sa'ita, ketahuilah Anda bertuah, Anda beruntung, Anda berbahagia. Wa illa fa innaka ala nafsik, kalau tidak maka hendaklah ala nafsik ni menangis terhadap diri kamu. Dalam maksudnya begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak nilai diri kita, nilai dengan sembahyang kita. Apakah kita laksanakan dengan sesempurnanya sehingga tidak bercelaru? Ada 3 sini celarunya. Yang pertama, bacaan kita. Yang kedua, perbuatan kita. Yang ketiga, hati kita. Sebab itulah kita belajar zaman-zaman dulu sembahyang ni hukum qauli, fi'li, qalbi. Tak ingat dah sama ni. Kalau suruh bilang semula, qauli tu apa, fi'li tu apa, zaman dulu orang bilang lah. Kita tinggal dulu pagi ni. Cuma kalau sembahyang kamu tidak bercelaru, canglah. Ada harapan kita berjaya. Saya nak tambahlah. Masih ramai lagi hak secara zahirnya. Kadang-kadang batuk tu tak macam batuk, sungguh berdaham. Molek-molek ada. Kalau tu, kalau dok pun tak apa kalau begitu. Tapi masih lagi urut janggut, kemudian gerok-gerok kepala ke kanan ke kiri, uyung-uyung sikit, gilir tegak kaki kanan, kendor kaki kiri, bergerak semua dalam sembahyang tu. Hati tak tahu lagi. Tu pun masuk dalam kecelaruan. Walaupun fiqhnya kata sekadar makruh, kalau ianya berterusan, enggaklah. Dia kata di sana jangan berasa kecil kalau kita buat sokmo. Salah tu. Dan tidak akan menjadi besar kalau beristighfar sokmo. Salah kita tu kalau sokmo, jangan berasa kecil. Dia gipung-gipung jadi banyak, jadi besar lah. Saya nak balik kepada sembahyang ni. Belum lagi pergi kepada hukum hakam. Terutamanya saya terpaksa berasa tak malu lah kalau saya ulang acak kali berhubung dengan kelakuan budak-budak sembahyang. Saya tidak tahu orang tua, orang dewasa, tapi budak-budak nampak murah sangat dia sembahyang. Kalau kita pagi ni pun masih ada yang tak tahu syarat mengikut imam dalam sembahyang jemaah, tak usah malulah belajar. Begini ceritanya. Ini majlis di masjid ni, kuliah ke apa, forum ke apa, tak selesai masalah kita kalau kita tak mengaji. Di sini dia cetus saja. Dia cetus isu.
kemudian menghuraikan penyelesaian secara spontan. Contohnya, saya sekarang ini sangat cemburulah kepada dua bab besar dalam sembahyang jemaah, iaitu muafiq dan masbuk. Saya cemburu, jangan berasa hati saya, terutama orang muda, saya nampak tidak jelas. Bahkan kalau diminta tulis ataupun bercakap apa itu muafiq dan apa itu masbuk, saya cemburu dalam arti tidak yakin kumpulan ini jelas, dan tidak yakin dia dapat menghukumkan diri dia dalam keadaan-keadaan begini, muafiq atau masbuk. Jadi itulah, kalau tadi saya kata baca belum tahu lagi betul ke salahnya. Begini ceritanya, sebab saya nampak tak boleh dah kita ngaji tinggi-tinggi, tak pas ke mana dah. Pak sedap dengar boleh. Saya lah ni, saya seorang je tok guru sini ngajar gini. Tak pergi dah tinggi-tinggi. Cuma kita uli semula, kita balik ke belakang, confirm, pastikan yang kita buat itu sah, ada sumber, ada tempat ambilan. Sebab kalau hak SPN dulu, Allah murah sangat kita mengaji hal semayang ni dalam apa-apa pun. Nak jadi sungguh semula, saya nak jadi sungguh semula seperti orang nak pergi Mekah. Orang nak pergi Mekah ni sungguh dia. Tabah haji pula tawar 16 siri katanya. Ada pula kursus siri perdana. Susah sekali orang nak pergi Mekah ni. Orang nak pergi Mekah ni, saya salute lah, susah sekali. Walaupun tak faham-faham, tapi ada ambil beratnya. Saya, Allah, bila lama hidup ni, Allah berilah barangkali sikit sebanyak petunjuk. Saya bimbang kumpulan kita ni, terutama siapa-siapalah, oleh kerana semayang ni kita buat dari kecil lagi. Kalau orang perempuan dari anak dara, kalau orang lelaki dari anak tuna, 15 tahun lah kata, atau 10 tahun. Sehingga sekarang 50 tahun dah, 60 tahun. Jadi kita berasa takutnya, saya bubuh saja ni, takut kita berasa hak aku buat sokmo. Aku buat sokmo dah 40 tahun dah semayang ni. Jadi berasa terlampau simple, terlampau mudah, terlampau basic, asas. Kita buat sokmo, dia tak bercara dah. Janjinya buat. Kalau situ pendirian kita, ingat. Kalau situ, ingat bahawa kita tertipu. Sebab begini, saya berjumpa dengan satu kenyataan bahawa pengajian tentang solat mayang ni tidak ada penghujungnya. Tak suk ngaji semayang ni. Maka kita sekarang tak ngaji dah bab semayang ni. Sayuk, saya panggil sayuk di udara. Sehingga kita lupa. Sedangkan satu lagi ingat, satu sembahyang yang kita tinggal dengan sengaja tidak mampu menampung, minta maaf, sebanyak mana kita buat taat, buat molek ni, buat umrah ke, sedekah ke, buat masjid ke pun, besarnya kebajikan kita tidak mampu menampung satu sembahyang yang kita tinggal dengan sengaja. Boleh tak ada ibadat yang utama sekali ialah sembahyang. Tak erok, orang lain nak tanggung dia, tak erok. Oleh sebab itu, pagi ni saya terbuka hati saya untuk mengulang semula keterangan ini, supaya kita jangan sampai seperti orang yang digelar ahli masjid. Kita ni ada ahli masjid dari 30 tahun dulu duk pulang ke masjid.
Tapi dia tak boleh apa-apa. Hidup bulan 30 tahun tu dah sedut nyahu lah. Kalau dia tidak ada dalam hati dia satu niat untuk ambil apa yang ada dalam masjid ni. Mesti pagi ni pun saya mengambil kesempatan pada para jemaah melangkah kaki masjid setiap waktu, setiap kali, setiap hari tu mesti ada kosak, ada matlamat. Nak rebut peluang yang ada dalam masjid ni. Saya telah terang dulu. Apa benda peluang yang ada dalam masjid ni? Banyak sangat. Jadi kalau kita turun sekadar beradab, start kereta, mari, tak boleh benda apa, tak banyak. Dah sedut besarlah aku 60 tahun berulang-alik ke masjid. Tak boleh apa-apa. Lantas saya bawa cerita, saya tidak tahu cerita tu sama ada reka atau cerita sebenar seorang noja yang dia mari dulu sekali masjid, balik lewat sekali masjid, tapi dia mari atas tujuan lain. Tujuan nak buka pintu, nak apotikah. Tu je. Ilmu tak ada pada dia. Semua tok guru yang mengajar aku tahu. Aku kenal tok guru yang mengajar. Semua tok imam yang mengimamkan sembahyang aku tahu. Aku pernah jadi makmum. Semua bila yang azan aku tahu. Suara dia ni begini-begini. Tapi dia suruh azan pun tak pandai. Sebab niat dia mari ke masjid ni tidak jelas. Pagi ni saya doa kepada jemaah yang bersama saya, kita cuba turun sikit. Jangan gaduh hak tinggi-tinggi tu. Siapa masa dah saya rasa bab orang mengajar pun hak tinggi-tinggi sangat. Tambah lagi kita zaman muda dulu tak ngaji. Mana? Saya sabar ni. Orang ngaji tu minta maaf tak ngaji mana zaman muda dulu. Dia alun-ayun oleh suasana budaya nak cari kaya je. Sehinggalah tua ni barulah dengar sikit. Tak masuk dalam kata mengaji lagi. Tapi tak apalah, kita tolak. Saya nak minta turun sikit supaya apa yang kita buat ni, anggaplah kita orang miskin. Saya siang malam bertepik. Kalau nak kira saya tak rela saya mari sini ni, masjid ni yang dikerumuni oleh tok-tok guru. Tapi atas dasar adalah isi hati nak khabar. Hak tinggal, tok guru tinggal nak sebut tu, biar aku sebutlah. Mungkin tok guru setengah guru dia tak gamak nak sebut benda-benda rendah gini. Biar saya sebutlah. Saya tulang ambil lah hak rendah-rendah ni. Gitu je lah. Jadi maksud saya bimbang tadilah, jangan sampai kita semayang ni kita sombong berasa aku buat sok modoh. Sebab tu mari sini ni. Mari sini dia kata, ukur tengoklah dirimu dalam semayang. Apa dia kata tadi? Sukat dan timbanglah diri kamu dengan ibadat solat. Sekiranya solat kamu sudah selesai dari segala kecelaruan, ketahuilah anda berjaya. Bos itu dulu. Hak lain tu ikut je sebenarnya. Sebab itu kita semayang tu din tu bi gak dah ni. Hak lain tak ngikut. Hak maksiat tetap kekal seperti biasa. Ahli ngupak dia tetap ngupak. Pasal semayang tu masih bercelaru. Macam saya kata tadi ada 3 celaru ni. Saya tak berani nak sentuh tentang hati. Tidak ada siapa yang boleh melihat hati insan kecuali Allah. Jadi sekarang kita lihatlah hati kita. Kalau bicara tentang khusyuk, setakat mana kita? Kalau 2 rakaat tadi, kita bubuh 5 minit lah. Molek tu, wasapa hati tadi. Tadi kita sembahyang, Assalamualaikum, wasapa hati. Kena ada tu. Ni cara saya ni kena ada. Selepas salam ataupun sekarang ni, hati kedok. Sebab ada orang, Assalamualaikum, ye, sesat aku. Ye tu hak saya, ye, sesat aku. Aku telah solat. Tak adang gitu. Mesti tanya, lihat diri berdasarkan kepada ilmu. Mana amak aku semayang tadi? Patutnya bermula daripada wuduk lagi. Gitu.
Jadi kalau lihat kepada tu, ada orang gerak sokmo ni hak zahir, hak halu-halu ni gerak sokmo, rehin sokmo. Batuk tu dak penyakit batuk. Tapi batuk sokmo, rehin dan urut janggut, orang yang berjanggut urut tu macam apa dak tahu lah. Itu baik Itu baik gitu. Gerak tu pun menjejaskan kesempurnaan sembahyang. Kalau nak tengok baca-baca ni pula, tadi tu Imam alhamdulillah dia dak sedar saya ada, dia kata ni lah. Dia panjang sikit wirid dia. Lama ni dak je baca. Tak ada dah masjid lain ni baca-baca wirid ni. Minta tak ada kerana tu Imam menghormati orang yang nak mengajar. Dia pun astagfirullah 3 kali. Sehingga seorang tu Imam saya kata, kelahiran saya, tolonglah we habis ayat kursi, tu Imam. We habis kat ayat kursi. Sebab mati dah. Wirid lepas semayang tu, Allahumma antas salam hingga ya latif. Mana ada dia bunyi ni lain. Ya latif ya kafi Masjid Putih ni sendiri. Mana rajin temu maghrib dan subuh. Tak ada. Dah rajin dah. Kerana nak rai kepada pengkuliah. Jadi maknanya kita tinggal sokmo. Tinggal sokmo. Mungkin tanya hukum dan nilin boleh dah ustaz ni saya wirid mula lepas hamidah ni. Keputus mualak dah. Boleh ke tak? Saya nak tanya kat tuan-tuan boleh ke tak ni? Rasa sayang sangat wirid ni. Sebab dalam wirid tu selepas Allahumma antas salam tu ayat kursi terus ayat kursi saja. Ayat kursi saja. Ayat Quran Melaka tu. Ya, ayat Quran. Ayat Quran tu besar oleh pahalanya. Ada orang baca sokmo tapi salah sokmo. Benda-benda itulah kita nak ulik semula. Nak ulik semula supaya pagi ni saya rasa cukup. Jemaah yang bersama saya tolong balik semula dan turun enjin sombong kita tu biar jadi semayang tu macam aku ni erti ke tak erti, sempurna ke tak sempurna lagi, sehingga kita ambil berat semula tentang solat ini. Habis kan tu nak hari pagi ni nak khabar benda-benda yang berbentuk gini lah. Bak nampak tinggi sangat dah. Kita ni diberitahu oleh Tok Guru itu tinggi sangat dah. Lupa. Saya tetap berpendirian bahawa maksiat kita tidak akan terhenti kalau semayang kita tidak sempurna. Kebajikan kita tidak dapat menudung, menghapuskan kesalahan atau dosa tidak semayang kita. Besar kan tu? Apalagi kalau kita semadikan satu prinsip dan perasaan bahawa semayang ni hak biasa. Jangan. Sebab dalam satu fatwa dia mengatakan bahawa pengajian ilmu solat dari segi sempurnanya tidak ada penghujung. Sehinggalah diceritakan tu orang semayang tiang rumah dia terbalik tak sedar, Sayyidina Ali sendiri kena duri nak cabut. Sayyidina Ali kata sabar dulu, jangan cabut duri sakit sangat. Kamu nak cabut duri celah kaki aku ni, nanti aku semayang dulu. Siapa begitu khusyuk dia. Kan bila kita dengar cerita tu, kelur dak lengar langit dengan bumi dengan saya lah, saya kata tak tahulah para jemaah kalau berbanding dengan cerita tu nak cabut duri nanti semayang dulu kerana semayang tak rasa sakit. Mengapa tak rasa sakit? Terlampau khusyuk, tumpuan dia panggil apa, konsentrik ke apa, tumpuan dia tuding dia, hati dia bulat kepada semayang je, Allah je, sehingga dia masuk ke makam fana, dia panggil pana betul, tak tahu, tak rasa sakit. Kita cerita, kita tak boleh buat gitu, tapi untuk memperlihatkan kepada diri kita betapa rendahnya mutu semayang kita. Lalak itu nyamuk mari peng tak apa, peng tu dia panggil gillatul adab, kurang sopan dah, tak senonoh dah. Dia kalau nak tambah nyamuk pun gitu, letak tangan dulu, ubuh jari sebatang. Kalau peng tu Allah, tu patah tu main patah tu. Gitu nak royak. Ada. Mari sikit lepeng ni pula. Macam-macam. Hak zahir tu. Jadi bagaimana dengan bacaan-bacaan tu?
confirm lah bacaan yang wajib itu Fatihah je. Orang ngaji belaka Fatihah. Orang ngaji belaka lebih pada Fatihah lagi orang ngaji. Sampai 15 tahun orang ngaji Quran lah ni. 3-4 orang tok guru dah habis-habis. Saya selutlah. Bacaan-bacaan lain tu macam mana? Sebab saya dulu masa jadi ceramah di pusat pupuk semangat, coba tariklah orang puan ke orang lelaki, so baca wirid ni yang dibaca sokmo tu 80% tak lulu. Gitulah. Jadi saya pagi ni bertemu dengan ni Ibnu Athaillah ni, dia kata gitulah. Apabila pula dia kata faman arada idza hararta rijlaka ila salati jarran fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibi. Kalau mu tarik kakimu tu pergi ke masjid, mu tarik kakimu tu, ajak kaki kita dah ajak hati kita berasa nak ke masjid tu, kaki pun geraklah sebab dia raja duduk di hati. Kalau mu tarik kakimu pergi masjid, itu tanda kamu sedang menghampiri atau ingin bercinta untuk menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana pula dia kata, ingatlah apabila anda berdiri untuk sembahyang, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ada lagi firman Allah, aqimis salata li dzikri. Ni parah lagi. Dirilah sembahyang untuk mengingati aku. Macam mana? Saya je cuba macam tu. Saya bukan kata menuduh, tapi maknanya nak ukur dengan kita, supaya kita tanam satu kesedaran bahawa sembahyang tu bukan semudah itu. Jangan cuba cakap besar aku buat sokmo. Ya, jangan cakap besar aku buat sokmo. Sebab macam saya kata biasalah, ada orang baca Yasin sampai 1000 kali dah, tapi sampai situ dia salah sokmo. Apa kata? Kalau sembahyang, poin kita dapat 16 merkah sokmo. 16 tu tak lulu, okey. Tapi gitu sokmo. Gitu lah ceritanya. Sebab tu satu kesedaran baru patutnya sempurna kuliah saya pagi ni. Lepas-lepas raya haji ni orang nak sambut tu pula dah ni. Awal Muharram. Nak sambut tahun baru dah pula. Kalau tahun lepas kita bergerak sekat mana tak tahulah. Ni nak masuk tahun baru dah. Bersarah pula sikit lagi. Suruh berubah. Berubahnya banyak lah kena. Jaga syarikat kita, jaga persatuan kita, berubah hati untuk mendampingi diri Allah tu kurang juga. Apa? Okey, nak sambung lagi ni. Sesiapa yang mahu mengetahui hakikat dirinya di sisi Allah, dia kata sini, faman arada an ya'rifa haqiqatahu indallah wa yanzur halahu ma'allah falyanzur ila salatihi. Siapa-siapa yang nak kenal diri dia di sisi Allah, kelah mana? Maknanya kedudukan dia di sisi Allah setakat mana, dan ingin melihat hanya setakat mana dia dekat dengan Allah, maka hendaklah ia melihat kepada ibadat semayangnya. Kalau semayang tu kita pun ada rasa semayang. Yang pertama, saya pun tak tahulah, tapi saya tetap mengatakan bahawa kalau SPN dulu, ilmu di SPN tu tak ikut, kurang sangat, lemah sangat, tak agak rasa. Tak agak. Kalau ambil hak SPN tu bawa sampai 60 tahun ni, tak jadi, tak agak. Jadi sekarang kalau berdasar pada ni, sanggup tak kita turun semula ngaji alih betul tentang semayang tu. Gamak ngaji alih betul, tahu perbuatannya, cara kaifiatnya dan bacaannya, dan bicara tentang hati sangat sulit. Termasuklah lebih-lebih lagi orang yang sedang bercakap bila sebut tentang hati. Sekarang kalau ia pun begitu, kita perlu memohon kepada Allah siang malam untuk memberi sesuatu kepada kita, beri petunjuk, memberi taufik, dorongan supaya memudahkan perkara yang susah, ya, meringankan perkara yang berat.
melihat hanya bersama Allah, hendaklah ia melihat kepada ibadat semayangnya, sama ada dia mengerjakannya dengan tenang dan khusyuk atau dengan lupa lalai dan gopoh-gapoh. Situ hak kasarnya. Jadi kita, sebab tu saya pernah baca di sebuah masjid ladang umpamanya, orang kelas atas dia assalamualaikum, waalaikumsalam tu, dia keluar bangun tu, dia bawa tu ada dua, dia bawa al khaufu war raja. Bimbang takut semayang aku tak didak kena, bimbang takut semayang aku tak di bermutu rendah. Pun begitu, oleh kerana kita belajar, kita harap Tuhan terima. Ada pun orang yang kelas rendah, yakhrujuna minas salah bil amni, dia keluar semayang tu, berhenti selesai semayang tu bil amni, dan keadaan selamat. Dia kata Assalamualaikum. Cuma saya kata tadi, aku semayang dah, selesai dah. Dia orang nudak. Tubik semayang tu susah lagi. Kita dok semayang je susah, dia semayang tu pun susah lagi. Takut bermutu rendah. Atau lebih-lebih lagi wal iyazubillah, ditolak. Banyak orang-orang muda, saya tambahlah ubuh sangat orang tua. Orang dewasa ni orang muda tak sah semayang dia. Bab semayang jemaah ni, banyak yang patut ditambah serakaat, dia tak tambah, kan dia tak tahu cara. Ya. Baik. Sekiranya semayang itu tidak bersifat dengan dua sifat yang lalu, semayang tadi tidak bersifat, tidak ada dua sifat, tenang dan khusyuk. Khusyuk tu apa? Khusyuk ni kataan Arab. Khusyuk ni senang sikitnya, berbagai-bagai definisi, takrif yang diberi, sehingga kita tak boleh nak pegang. Tak nak pegang khusyuk tu. Khusyuk tu senang dalam bicara semayang ni. Hak rendah sekalinya, hak rendah sekali khusyuk dalam semayang ni, ingat ha perbuatan dan bacaan dalam semayang tu masuk dah dalam khusyuk, tapi khusyuk rendah. Maknanya aku ni rakaat pertama, kayak rakaat yang kedua, aku ni rakaat, kayak tidak pun jadi dah, kayak aku baca tu jadi dah. Khusyuk juga dah, tapi rendah sangat tu. Jadi juga dah daripada dia ingat ngahun dunia ni. Ngahun dunia ni. Gitu. Khusyuk. Jadi khusyuk ni adalah kerja hati. Allah payahnya, bab orang tak nampak. So saya kata Imam Ghazali membuat kenyataan, kalau fiqh aku tak risau. Walaupun fiqh itu sendiri jarang orang yang bergelar faqih. Jarang orang yang bergelar faqih tu alim fiqh. Payahnya nak ingat lagi, nak faham lagi. Tapi lebih senang daripada hati, kerja hati. Sebab fiqh kalau tak kena, ada orang tengok, ada orang tahu. Haji Mang semayang tadi tak kena, lambat banget. Kalau saya tengok, saya akan kabur. Haji Mang, awak semayang tadi tak sah kerana tak menutup aurat. Awak sulung tak sah kerana arah kiblat awak tidak betul. Orang nampak. Awak tidak sah kerana Fatihah awak tidak jelas, tidak betul. Tapi hati siapa nak boleh hukum? Kita dengan Allah saja. Tu. Jadi dia kata tenang, khusyuk, maka hendaklah kamu taburkan tanah atas kepala kamu. Kalau dok tenang, dok khusyuk semayang tu. Ginilah senang buat sementara ni. Kita nak takbir tu, kalau dulu saya cerita di meja ni pun, bagaimana orang nak semayang, orang kelas tinggi. Saya rasa jemaah yang galik dengan saya dari tahun ni, ada beberapa cerita yang saya cerita orang nak semayang tu, jauh persediaan dia nak takbir tu dengan kita. Kita bahan berok gitu je, belang-belang betul lah, esok kiri, esok kanan, esok kiri, Allahu Akbar. Dia tak boleh gitu. Gerak pergi mari nak betul kesah, nak rapat kesah, Allahu Akbar. Dia tenang dulu, tenang dah dulu, relax dulu, tak ada urusan apa dah. Yang dia fikirnya, aku nak ngadak Allah subhanahu jalaluh, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita ni dalam kiok kiri, kiok mana, kebah kain tu, kebah kain ni, Allahu Akbar. Dua urusan lain sangat lagi, takbir. Gak tu imam gak Allah siang malam lah betulkan sah. Kalau ladang tu baik lagi.
tumit keting tu imam kata. Betul keting tumit kaki tu ya betul. Lepas tu kok orang aja dengar tengok alah keting dia. Allah dak cerdik macam budak tadika. Tak usah tengoklah keting kalau tu imam suruh betul apa ni keting apa ni tumit. Ayo pun tengok tumit alah macam budak-budak. Dak payah tengok keling-keling je rasa betul-betul lah tu. Tengok dia kali, lepas tu tengok orang pula. Lepas tu tepuk punggung orang. Dah ya. Jaga diri dah. Betul, rapat sah. Imam takbir, tertakbir. Amma dah kita. Allahu Akbar. Hari ni Tuhan tunjuk pada saya, tak usah malulah mau ngajar, mau sebut hal semayang lah sikit. Tak usah malulah biar rendah pun. Sebab orang pergi jauh dah. Sebab dasarnya orang dok pakai semayang, dok rok nak tanggung dosa. Orang dok pakai semayang, dok rok nak tanggung pahala kebajikan dia, dok rok nak tanggung dosa salah semayang dia tu. Kok? Kerana sesungguhnya sesiapa yang bersekedudukan dengan tuang ampunya kasturi, nescaya harum semerbak ke atas. Ni dibawa ini ada unsur-unsur balarah sikit, ada sindir dan perumpamaan. Maknanya orang yang duduk dekat orang yang pegang kasturi air wangi lah, dia akan bau air wangi tu. Dia akan bau air wangi. Tapi orang yang yakin dia duduk depan Allah, hati dia pun tak gerak. Hati dia pun tak gerak Allah lain. Tapi saat ni lah kita bercakap, saya ni bercakap supaya kita sedar kita berdepan dengan Allah. Cakap pelaksanaannya belum tahu serah masing-masing Tapi orang yang yakin dia berduduk depan Allah, bahawa ibarat orang duduk dekat penjual atau pemegang kasturi atau air wangi, dia akan bau. Kau dok ngecik pun dia bau. Tak payah beli-beli lah, dia bau. Ujung-ujung colek sikit. Ya. Sesungguhnya ibadat semayang itu merupakan berada duduk di hadarat Allah. Maka apabila kamu berada duduk di hadaratnya, padahal sesuatu kebaikan pun tidak terhasil bagi kamu daripadanya, nescaya hal itu menunjukkan dalam diri kamu ada penyakit. Sama ada dia berpenyakit takabur. Tengok. Jadi mengapa kita ni duk dengar ratus-ratus kali dah nak begitu? Mengapa tak baik gak, tak sembuh gak hati kita ni bila masuk semayang nak jadi molek sikit? Pasal ada benda waya tak betul. Ada penyakit takabur atau ujub atau penyakit biadab, sombong, kurang ajar. Biadab ni kurang ajar. Ada unsur-unsur tu. Kalau kata gitu kita rasa sakit hati, tapi ada. Kita hukum dia ada unsur-unsur takabur. Takabur mana duduk situ? Kita belum belajar secara pasti, confirm, detail dari awal hingga akhir. Dan kita belum beri tumpuan. Kita berasa macam tadilah aku buat semua. Aku buat semua dah 10, 20, 30 tahun dah buat semua. Jadi berasa alah cincai-cincai budak-budak kata. Tidak seperti saya buat banding saja je. Orang pergi Mekah dia sungguh. Walaupun sampai di nuku calana kau, sungguh sini pun 16 siri pun saparannya tengok orang janggut, tengok orang gitu, orang-orang tiru macam. Walaupun salah dalam kaedah kita, cambal lagi, tapi ada kesungguhan di sana. Kita semayang ada macam mana? Mari duduk, Allahu Akbar, duduk, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lebih-lebih lagi lah, duduk, Assalamualaikum, pun cabut. Gitulah. Pasal apa? Dia kata Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Nanti aku akan memalingkan dari ayat-ayatku akan hati orang-orang yang sombong takabur di muka bumi ini tanpa hak. Orang yang sombong tidak menentu. Tak ada pasal-pasal dia sombong. Sombong pula dengan Allah. Allah tukar, Allah pusing ayat dia tu supaya dak erti dan dak tahu, atau dak faham, atau dak buat. Sehingga akhir sekali jadilah macam saya kata semua, wal iyazubillah. Ada orang ni tapi halus kecil je. Hak betul dia rasa salah. Tak oleh.
Hak salah dia berasa molek. Allah, saya gerung sungguh. Sebab tu saya hafal sangat tu. Suruh anak murid saya siapa? Allah. Suruh hafal sama Allahumma arinil haqqa haqqa. Nak wi nampak ya Allah ya Tuhanku, endeng aku wi nampak yang benar itu benar. Jelas lah depan hatiku, dalam hati aku, muka aku, dan berilah aku boleh buat. Wa arinil batila batila, tunjuk pula hak tu busuk, buruk, jijik, keji, kotor, biar aku nampak, dan berilah aku supaya aku jangan buat. Doa daripada Rasulullah. Ya, gitu. Jadi sekarang nak sambung sikit lagi. Dia sakit je ni. Sesiapa yang mahu mengetahui hakikat dirinya di sisi Allah dan lagi ingin melihat halnya bersama Allah, maka hendaklah ia melihat kepada semayang. Jadi orang yang semayang, yang tak boleh nak tengkakkan mutu semayang dia kerana ada unsur ni. Takabur ada, sombong. Kita tak rasa takabur, tapi ada butir-butir sombong. Contohnya sombong nak macam sombong. Baca je man. Baca kunut je man. Rasa malu selalu. Pasal apa malu? Kalau tak kena malunya aku, tua ke diri dah. Kunut tak anda lagi, tu takabur nama dia. Gong tu ada. Dia berasa tua tu banyak tahu. Rupanya tua tak mesti banyak tahu, tak mesti molek. Jadi kalau saya suruh tak nak tu, ada unsur-unsur takabur, sombong. Dia tak baca. Setan pun kata mak usah baca Haji Man. Kalau tak kena ustaz tu pula mulut luar. Kalau tak kenanya jerawah boleh malu saja. Maka kita pun senyum pula. Sehinggalah saya sendiri pun mengajar tak berani nak suruh baca kali kat baca kali tak berani. Takut dak hari lalu. Dak hari lalu lapar kat kita tak boleh duduk meja ni ada orang nak dengar. Sulak dia, lah berterusan. Jadi takabur, sombong tu dan ujub tu bergeluak dalam diri. Gitu. Bu Haji tu. Maka tidak sayugia, tak patut bagi sesiapa yang sudah selesai sembahyang menyegerakan keluar dari masjid. Ni satu lagi. Tengok didikan. Tak patut orang sudah sembahyang tu bung keluar. Sebab tu saya pesan apa? Assalamualaikum, duduk dulu. Pasok punggung tu dulu beberapa minit, duduk dulu, ya. Bahkan sepatutnya dia berfikir kepada Allah, berzikir kepada Allah dan memohon keampunan kerana kecuaian dalam sembahyang tadi. Kerana acap kali sembahyang yang tidak layak diterima. Acap sembahyang yang tidak diterima, duduk itu. Maka sekiranya kamu beristighfar kepada Allah selepasnya lalu diterima, dan adalah Nabi SAW apabila baginda sudah selesai bersembahyang, Rasulullah beristighfar kepada Allah sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali. Tu kata mak mati pun patut duduk dulu sebetul kok mana-mana pun, ya gitu. Sebab kalau dah mula Assalamualaikum sibuk, dia akan jadi gitu semua hari-hari setiap kali. Wal iyazubillah. Jadi saya nak rumuhkan kuliah pendek saya, rendah saya pada pagi ni, kita mesti bergerak, muhasabah diri, semayang aku. Mana kamu? Semayang aku. So berasa tidak jelas, teruslah buang, sepak buang takabur. Kita cari jalan. Nak warna aku, nak sesat. Masalah diri je. Nak warna aku ni. Surat samang ada ni. Surat samang ada nak sesat ni. Nak warna. Kita kira guna-guna pun. Nak jumpa pulih ke? Minta murah ke guna ke anda? Sebagainya. Itu sajalah. Supaya jangan menganggap semayang kita ni hak sokmo buat lama dah, lalu kita pun memandang remeh. Ya. Itulah. Supaya dia tu selain daripada sah, bermutu tinggi mayang itu, insyaAllah. Saya rasa pagi ni pun ada dah berasa sikit tu. Mana yang berasa. Oh, lagilah apabila bincang tentang khusyuk. Wallahualam. Kita sambung semula. Itulah antara dua muka surat yang ditulis dalam buku Ibn Arabi ni, yang disebut sini berhubung dengan sembahyang. Saya bercadang nak sambunglah beberapa kali lagi apa pesan-pesan dia ni,
InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi dulu pagi ini, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.